Halo, Sama Syatra, boleh dengar ke tak? Hai. Sabar jap. Okey, sabar. Halo, Sama Syatra. Okey, kita akan bermula sebentar lagi iaitu tepat pukul 4. Okey, saya akan ajar teori dulu baru kita masuk tentang soalan. Okey, jadi saya akan terangkan soalan. Hai Daniel. Hai student-student lain. Okey. Sekejap lagi kita akan mulalah. Kita mula tepat pukul 4. Alright, kita mula tepat pukul 4. Sabar sekejap. Okey. Halo semua, halo semua. Jadi hari kita sebenarnya akan fokus pada teori lah. Okey, untuk soalan-soalan macam ni, okey, sebenarnya dah ada jawapan. Jadi saya nak korang fahamkan lah. Halo PAS, halo STAR. Okey, sekejap lagi kita mula Okey, jadi hari hai PAS. Hai. Sihat, sihat. Korang sihat tak? Okey. Sekejap lagi kita mula Kita mula tepat pukul 4. Alright. Macam mana exam? Okey tak? Exam final untuk PAS. PAS exam kan? Minggu lepas. Dah habis exam ataupun masih exam? Belum lagi exam. Oh, okey. Right. Bukan minggu lepas exam. Lagi 2 minggu. Alright. Okey tak? Preparation untuk final exam form 4. Okey. Jadi sebenarnya latihan-latihan macam ni dengan jawapan sekali lah. Okey, tak okey. Okey, tak okey. Okey, tak apa, kita try Jadi kita akan buat apa? Kita akan ajar teori dulu, okey, sebab jawapan dah ada. Okey. Jadi saya akan ajar teori dan saya nak korang fahamkan teori dulu baru kita masuk soalan. Okey. Jadi jom. Okey, kita tepat pukul 4 Kita start tepat pukul 4. Harap membantu kalau ada apa-apa suggestion, kalau ada apa-apa persoalan boleh beritahu di komen session komen. Nanti saya akan tengok baca balik. Alright. Kalau ada permintaan apa-apa boleh tanya di session komen. Kalau nak PDF, okey, kalau nak PDF cari di sinilah. Okey, PDF cari di sini. Okey, dalam sini ada semua PDF yang saya guna. Alright. Okey. Halo semua, halo semua. Jadi ini set pecutan kimia lah. Okey, macam tahun lepas, tahun ni saya pun ada buat set pecutan untuk membantu student-student SPM untuk ulang kaji. Okey, untuk ulang kaji topik-topik yang hot okey dalam SPM lah. Okey, jom. Jadi hari ni saya akan ulang kaji kimia form 4 bab 2 dan bab 3. Esok saya akan ulang kaji fizik form 4 bab 2. Okey, esok. Okey, masa yang sama iaitu pukul 4 biasanya sampai pukul 6 lah. Okey, jom kita mula sekarang dah sampai pukul 4. Okey. Jadi form 4 bab 2. Okey. Jadi pasal form 4 bab 2 kimia, sebenarnya bab ni dia tak susah sangat, okey, tapi adalah soalan-soalan yang selalunya student tak boleh jawab. Okey, dalam dokumen ini saya bahagikan bab 2 kepada beberapa bahagian iaitu okey, takat lebur, takat didih, okey, iaitu bahagian pertama. Bahagian kedua, okey, iaitu subatom. Okey, dalam satu zarah ada apa? Okey. Lepas tu terakhir ialah pasal isotop. Okey, isotop. Jadi, jom kita mula sekarang. Okey, bab yang tak susah sangat. Okey, jom. Bila kita tengok pasal takat lebur, takat didih, okey, biasanya soalan macam ni kita selalu nampak. Okey, dia akan tanya. Okey, dia bagi takat lebur, takat didih bahan tersebut dan dia tanya pasal definasi. Jadi bab bahagian ni definasi amat penting lah.
Jadi biasanya bila kamu tengok pasal definasi takat beku ataupun takat didih, okey, dia mesti ada beberapa bahagian. Okey, contohnya takat beku. Tengok dia mesti ada suhu malah. Okey, suhu malah, lepas tu kamu kena beritahu dari apa berubah kepada apa. Okey, dalam tekanan tertentu. Okey, ini takat beku. Jadi takat beku dia daripada cecair berubah kepada pepejal. Jadi kalau takat takat lebur sama kan? Suhu malah di mana apa? Pepejal berubah kepada cecair dalam pada tekanan tertentu. Jadi kamu kena tahu dalam definisi tu kena hafal apa. Hai Karis, lama nampak ya. Okey, rehat sekejap. Okey. Kerana tak berapa sihat bulan lepas. Alright, jom kita mula semulalah. Okey. Jadi definisi senang. Okey, lagi satu ialah takat didih. Okey, takat didih. Jadi takat didih daripada format ini, takat didih, macam mana kita tahu definisi takat didih. Okey, mula-mula sama juga suhu malah. Okey, kadang-kadang ada buku yang tulis suhu tetap, betul? Sama je, tak apa. Hai Nasrullah, okey. Di mana takat didih, di mana cecair berubah kepada gas pada tekanan tertentu. Jadi itu definisi. Definisi, saya perlu beritahu semua, definisi, hampir semua soalan ada definisi. Kalau kamu nak score yang senang, kenalah hafal definisi. Hai Fatil. Alright, kena hafal. Jadi, jom. Tak kira soalan macam ni, tak kira struktur atau objektif kita selalu jumpa. Alright. Nah, tengok soalan 2 Nyatakan bahan yang wujud dalam keadaan gas pada suhu 10 degree Celsius. Okey, soalan selalu jumpa dalam struktur dan juga objektif. Okey, macam mana bila kamu nampak macam ni, benda pertama saya akan buat apa? Okey, lebih senang nak student faham. Buat apa? Letak dekat sini lukis panah ini. Okey, jadi kamu kena fikir sebelum takat lebur, kamu adalah bahan keadaan pepejal, keadaan zarah kamu adalah apa? Sebelum takat lebur adalah pepejal. Betul? Sini pepejal. Antara takat lebur dengan takat didih adalah cecair. Okey, cecair. Lepas takat lebur, jika bahan kamu dipanas sehingga melepasi takat lebur, dia akan jadi gas. Ya, betul. Jadi, untuk bahan yang wujud dalam keadaan gas, pada 10 degree Celsius. Jadi, senang je. Kamu tulis 10 degree Celsius, kamu tengok dekat mana. Jadi 80 degree Celsius, 218 degree Celsius, 10 degree Celsius dekat sini, sini ataupun sini. Dekat pepejalan. Dekat pepejal. Jadi P pada 10 degree Celsius dia dekat pepejal. Jadi jawapannya bukan P. Kita tengok R. Kita tengok R. R pada degree negatif 100, 101 degree Celsius, dia sebelum tu dia adalah pepejal. Lepas tu antara negatif 100 dengan negatif 35, dia adalah dekat cecair. Jadi 10 degree Celsius dekat kawasan gas. Jadi kamu boleh nampak tak? Ini dekat sini dan sini dekat sinilah. Jadi siapa yang merupakan gas? Jawapannya adalah R. Sebelum tu saya nak tanya, ada tak student ada soalan nak ditanya? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Dia turun
sampai takat lebur, dia akan suhu menjadi malar. Apabila suhu malar, apa berlaku dekat sini guys? Apa berlaku dekat sini? Dia punya bahan dekat sini, apabila suhu menjadi malar, ini adalah takat lebur, pepeja dia mula menjadi cecair dia mula menjadi pepejal. Jadi sini dia mula menjadi pepejal, sini dia dah habis jadi pepejal. Jadi sini adalah totally pepejal. Kan? Dekat sini adalah campuran antara pepejal dengan cecair. Okey, pepejal dengan cecair. Dan sini semestinya keadaan dia adalah cecair. Alright? Okey. Jadi lukis susunan radas. Okey, lukis susunan radas ni sini dekat sini tak ada jawapan. Okey, mungkin saya tak letak ataupun terlepas pandang. Okey. Masih ingat tak susunan radas untuk buat eksperimen yang melibatkan naftalin? Masih ingat? Kamu perlukan retort stand. Kan? Lupa. Okey, yang ni salah satu eksperimen yang depan-depan lah. Dia perlukan satu retort stand. Okey. Okey, untuk mengepit tabung uji. Tabung uji ini. Okey. Tabung uji diletak dalam conical flash. Alright. Dalam ni adalah naftalin. Kalau kita tengok daripada takat lebur di bahan P adalah naftalin. Jadi naftalin tu dia daripada cecair dia nak jadi pepejal. Kadang-kadang soalan akan tanya, kenapa kita menggunakan cara ini untuk penyejukan? Jom. Siapa boleh jawab? Kenapa kita susun begini untuk penyejukan? ada dua jenis jawapan lah. Okey, betul. Untuk penyejukan sekata, salah satu jawapan. Okey, yes, betul. Untuk penyejukan sekata. Lagi ada tak jawapan lain? Satu lagi untuk mengelakkan penyejukan. Tak ada orang boleh jawab. Lampau. Iaitu apa benda penyejukan lampau? Okey. Penyejukan lampau itu, okey, apabila dia mencapai takat lebur, okey, ataupun takat beku, tapi suhu dia tiba-tiba jatuh dengan melampau, tapi bahan dia tak jadi pepejal. Okey, itulah penyejukan lampau. Okey, iaitu bila dia disejukkan terlalu cepat. Okey, terlalu cepat. Alright. Jadi dia perlukan conical flash ni supaya dia punya penyejukan berlaku dengan lambat. Okey, dengan perlahan lah. Okey. Jadi ada soalan tak student? Ada soalan? Kalau tak ada, kita pergi ke bahagian seterusnya. Ada tak soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Jadi sama juga macam ni. Okey, pemanasan ais. Bila kita tengok pasal pemanasan ais, soalan yang hampir sama. Kita tengok graf ni, kita kena tahulah apa berlaku dekat sini, apa berlaku sini, apa berlaku dekat sini. Kadang-kadang dia akan tanya keadaan zarah. Okey, ataupun keadaan fizik. Okey, physical state. Jadi bila kamu belajar pasal kimia ataupun fizik, kamu kena tahu terms yang dia gunakan supaya jawapan yang kamu jawab tepat. Sorry. Okay, sorry pasal apa? Okay. Jadi dekat sini kita kena tahu dekat A ke B, okay, ini adalah ais. Jadi ais dia takat lebur ataupun takat beku dia dekat kosong. Okay, takat lebur atau takat beku lah dekat kosong. Jadi sebelum takat beku apapun takat didih, dia adalah pepejal, betul? Lepas tu dia dipanaskan sini B hingga C
keadaan fiziknya adalah campuran antara pepejal dengan cecair. Betul? C dengan D, dia dah jadi cecair. Iaitu air lah. Okey, air. Jadi, nyatakan jenis zarah dalam ais. Bila dia tanya pasal jenis zarah, kamu kena tahu apa yang kamu nak jawab. Okey. Jenis zarah pasal apa? Guys, tak tahu. Bila dia tanya jenis zarah, dia minta jawapan kamu seperti beginilah. Atom, molekul ataupun ion. Jadi bukan. Jenis zarah. Okey. Jadi kamu kena tahu ais terdiri daripada air, iaitu H2O. H2O, okey. Macam mana nak tahu dia atom, molekul ke ion? Okey, kalau dia bersendirian, okey, contohnya sodium, helium, okey, potasium, dia bersendirian, dia tak gabung dengan benda lain. Okey, dia bersendirian, dan ini adalah atom. Ini adalah atom. Okey. Bila kamu tengok pasal molekul, molekul ialah bahan bukan logam bergabung dengan bahan bukan logam. Okey. Sebelum ni saya pun pernah ajar. Bahan bukan logam campur dengan bahan bukan logam, dia adalah molekul. Contohnya oksigen. Oksigen dia bukan logam. Dia bergabung dengan yang bukan logam, dia jadi molekul. Contohnya air. Air juga molekul. Hidrogen bukan logam. Oksigen bukan logam, gabung jadi H2O, iaitu molekul. Ion. Biasanya ion dia melibatkan bahan logam dengan bahan bukan logam bergabung. Okey, contohnya NaCl, iaitu garam yang selalu kamu makan dekat rumah lah, garam. NaCl, okey. Copper 2 oxide. Okey. Copper 2 oxide, copper adalah logam, oksigen bukan logam. Gabung, dia adalah ion. Maka air sebenarnya dia adalah molekul. Okey, molekul. Tengok, takat lebuh. Tadi student yang ada bersama kita semasa soalan pertama. Jadi boleh tak cuba beritahu saya dekat komen apakah definisi takat lebuh. Tadi student yang ada bersama. Jom kita ingat bersama. Perkataan pertama, benda pertama yang mesti ada adalah pasal suhu apa? Suhu malah. Suhu malah di mana apa benda berubah kepada apa? Takat lebuh. Berubah di mana pepejal berubah kepada cecair dalam tekanan tertentu. Jom kita tengok. Pada tekanan tertentu. Okey? Takat lebuh ialah suhu malah apabila sesuatu bahan. Okey? Jom kita ingat bersamalah. Okey? Okey. Alright. Jom kita tengok kepada C, iaitu keadaan fizik. Bila kita tengok pasal keadaan fizik, dia nak kita jawab apa? Pepejal, cecair ataupun gas. Jadi dalam proses peleburan, maksudnya dekat mana? Kalau dia nak proses peleburan, iaitu dekat yes, betul Galik. Iaitu di kawasan B dengan C. Jadi di kawasan B dan C, keadaan fiziknya adalah pepejal dan cecair. Okey? Boleh? Alright. Okay, yes. Bagus. Jom kita tengok. Yes, soalan ini, kalau keluar soalan macam ni, dongki adalah salah satu soalan yang suka ditanya. Terutamanya masa korang form 4 lah. Saya rasa jawapan soalan D ni selalu jumpa. Okay, sebab tak banyak soalan yang boleh ditanya. Okay, jadi apa berlaku dekat sini? Kenapa kamu panaskan dia tapi suhu dia tak menaik, tak meningkat pada 0 degree Celsius? Jom kita tengok macam mana nak jawab soalan ni untuk dapat 2 markah.
Okey, kepada pelajar yang perlukan dokumen ni, kamu boleh cari dekat sini. Okey, cari dekat sini. Alright. Okey. Jom. Tengok haba diserap. Okey. Benda pertama, maka pertama haba diserap. Kamu serap haba tu, kamu kena terangkan. Haba tu diguna apa? Digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Okey. Guys, satu benda kamu kena hati-hati. Kadang-kadang student jawab, dia tak letak zarah. Okey, dia tak letak zarah. Mungkin dia letak benda lain. Sebab zarah dia mungkin boleh atom, molekul ataupun ion. Okey, sejujurnya kalau kamu tak confident dengan jawapan kamu, okey, lebih baik kamu letak zarah. Sebab kadang-kala saya tengok ada student yang cikgu bagi salah sebab apabila dia letak, dia pilih daripada 3 ni, dan dalam soalan adalah air. Air adalah molekul. Kadang-kadang student dia letak antara atom. Maka kalau kamu guna atom, walaupun depan betul, dia akan tolak satu markah lah. Maka kedua ni tak ada. Sebab statement kamu, penyataan kamu adalah salah. Okey, penyataan kamu salah. Jadi, yang betul hanya molekul. Kalau kamu letak molekul ataupun zarah, then jawapan kamu betul. Boleh faham? Okey. Jadi adalah dalam kimia jawapan dia agak strict. Okey, jangan main-main lah. Okey, kamu kena jelas. Okey, jom. Okey, ada soalan student? Ada soalan nak ditanya? Ya, minum air jap. Sementara kalau ada soalan korang type dekat komen saya tengok. Boleh ya tak? Pas boleh faham pas? Okey, Karis Galit. Okey, boleh? Jom kita tengok. Okey, jadi saya akan terus mengadakan kelas-kelas seperti yes. Lebih baik kamu tulis zarah lah. Okey, lebih baik kamu tulis zarah. Kalau kamu tak confident lah. Kalau kamu confident, kamu jelas dia adalah zarah, ion atau atom, then kamu boleh letak lah. Okey. Yes. Okey, kelas ni akan berterusan sehingga saya rasa Disember lah. Okey, Disember supaya dapat membantu pelajar untuk hadapi SPM tahun ni. Okey, jom. Okey, jadi kamu tengok pembentukan titisan embun, okey, pada daun pada waktu pagi, embun. Yes. Embun dekat waktu pagi apa berlaku? Wap air, okey, dia jadi cecair. Betul. Wap air itu gas lah. Dia berkumpul dan dia menjadi balik air. Okey. Jadi proses ini adalah kondensasi. Kondensasi, okey. Kondensasi sebenarnya dia adalah satu proses membebaskan haba. Betul. Dia membebaskan haba ke persekitaran. Okey, dan dia jadi balik cecair. Okey, kondensasi lah. Kondensasi. Okey. Jadi apakah jenis zarah? Okey, jom. Jenis zarah. Jenis zarah patut kita jawab apa? Ion, molekul, atom ataupun pepejah cecair gas. Jenis zarah, guys. Tadi soalan tadi dah ada jenis zarah, atom. Ion, molekul, atom. Ya. Air adalah molekul. Yes, bagus. Air adalah molekul. Alright, bagus, betul. Jadi, ya. Okay, bagus. Kebanyakan student dah boleh jawab. Lukis susunan zarah. Bila kamu tengok pasal susunan zarah, okay, kamu kena tahulah. Okay, kamu biasanya saya minta student lukis petak dululah. Ataupun biasanya dalam soalan dia akan beri petak, dia suruh kamu lukis zarah. Okay, sebelum dia menjadi titisan air. Okay, sebelum dia menjadi titisan air, maksudnya dia adalah dalam keadaan gas.
keadaan fiziknya adalah keadaan gas. Maka bila kita lukis susunan zarah, kita kena buat apa? Dia punya zarah kena berjauhan. Lukis 4. Apa maksud kamu lukis 4? Lukis 4 kan, sir? Apa maksud lukis 4 kan? Okey. Kamu kena lukis zarah tu adalah berjauhan, tak boleh berdekatan. Okey. Jadi contohnya zarah dekat sini 4 zarah kot. Okey, saiz kena sama, tapi kena berjauhan lah. Okey, kena berjauhan, tak boleh dekat-dekat. Okey? Kalau pepejal, kamu kena penuhkan lah. Okey, kalau pepejal kena susun dengan cantik dan penuhkan. Okey? Jom. Okey. Apabila air dipanaskan sehingga suhu 100 darjah Celsius, apakah perubahan yang akan berlaku kepada zarah-zarah air dari segi tenaga kinetik dan pergerakan zarah dalam air tersebut? Okey. Apabila suhu 100 darjah Celsius, perubahan berlaku pada zarah air, tenaga kinetik dan pergerakan. Okey. Suhu meningkat. Okey. Saya pasti korang dah belajar fizik form 4 bab 4. Betul? Fizik form 4 bab 4. Apabila suhu meningkat, tenaga kinetik akan berlaku apa? Tenaga kinetik akan meningkat juga. Jadi, okey, sebenarnya kalau kamu faham, okey, kenapa apabila suhu meningkat, tekanan akan meningkat? Macam mana tekanan udara terhasil? Ini extra knowledge sikit kan, supaya korang faham. Macam mana tekanan udara terhasil? Apabila molekul udara melanggar benda tu kan, dia baru akan menghasilkan tekanan udara lah. Okey. Jadi dalam satu kontena, okey, dalam satu bekas, apabila kamu panaskan udara dalam bekas ni, zarah ni akan langgar dinding ni dengan lebih kerap. Okey, ataupun jarang. Akan lebih kerap kan. Sebab zarah ni akan bergerak dengan lebih laju, maka dia akan langgar dinding tu dengan lebih kerap, maka tekanan tinggi akan terhasil. Okey, jadi apabila suhu meningkat, tekanan kinetik akan meningkat dan pergerakan zarah akan semakin laju. Okey, tekanan kinetik dia berkaitan terus dengan hal laju kan, hal laju sesuatu zarah. Jadi apabila tekanan kinetik meningkat, zarah tu akan bergerak dengan lebih laju. Alright. Jadi dekat sini saya tak tulis jawapan sebab bawah dah ada jawapan. Okey, jawapan yang lengkap. Okey, jadi ini adalah soalan depan-depan lah. Soalan saya kalau tak silap soalan 2. Okey. Kalau korang nak ambil PDF ni, okey, nanti saya akan slowly upload, okey, untuk bab-bab dan seterusnya kamu boleh cari di sini. Okey, cari di sini, okey, iaitu Telegram tersebut untuk dapatkan dokumen ni. Kalau kamu nak print dekat rumah, print je, okey, dan buatlah latihan sebelum sebagai preparation untuk SPM. Okey. Jom kita tengok, tapi saya harap dokumen ni adalah free. Kalau korang terjumpa dekat mana-mana ada orang jual dokumen ni, kamu beritahu saya, okey? Sebab tahun lepas saya ada buat dokumen macam ni juga. Tapi saya terjumpa dekat mana dekat sosial media lah ada orang jual dokumen ni. Okey, tapi saya tak jual. Saya pelik kenapa ada orang jual dokumen saya ni. Okey, jadi korang kena beritahu saya lah kalau ada orang jual. Okey, sebab benda ni free. Okey. Jadi dekat sini, okey, naftalin. Naftalin adalah eksperimen dalam dalam silibus anda. Jadi boleh tak sesiapa beritahu saya apakah takat lebuh naftalin? Apakah takat lebuh naftalin? Okey, ini adalah soalan trial negeri 9 di mana jawapan dia tak ada. Okey, ya, 78, ada buku yang tulis 80.
79, okey, agak-agak lingkungan begitulah, okey, dia. Jadi takat lebuh saya dah tak perlu beritahulah, okey. Suhu mala sesuatu bahan di mana, okey, ia berubah daripada pepejal menjadi cecair, betul? Okey, pada tekanan tertentu. Dah banyak kali tengok dah, dah boleh jawab dah. Okey, takat lebuh, takat didih, takat beku sama je kan. Okey, dia punya cara nak hafal dia punya definasi. Okey, harap kamu dah grab. Jenis darah sama juga. Nampak tak? Kalau dia keluar soalan macam ni, dia tanya jenis darah lah, keadaan fizik lah. Jadi jenis darah apa? Naphthalene. Guys, kalau kamu tengok nama kan, nama ion, kalau nama ion, dia mesti macam mana? Dia mesti ada dua bahagian. Mesti terdiri daripada logam dan bukan logam. Okey. Jadi contohnya, okey, natrium chlorida. Kan? Biasanya ada ada cation, ada anion. Ion namanya mesti dua. Kalau kamu nampak nama pelik-pelik macam ni, naphthalene, okey, mitana, okey, mitana lah, mitina, okey, tetrachloromethin. Okey, nama pelik-pelik bukan terdiri daripada dua bahagian. Biasanya dia adalah molekul. Okey, biasanya dia adalah molekul. Termasuklah glukos, okey, sukrus dan sebagainya, semua adalah molekul. Tengok, nampak? Ini adalah jenis darah adalah molekul. Keadaan fizik apa? Selepas dipanaskan, dia akan jadi cecair. Cecair. Okey, cecair. Alright. Jom. Kaedah pemanasan. Okey, soalan yang baru. Di mana tadi tak jumpa kan? Soalan yang baru. Okey, jom. Pemanasan. Apakah kaedah pemanasan ni? Dia letak dalam air, lepas tu dia panaskan dia. Guys, apa nama kaedah ini? Pengukusan. Bukan. Pengukusan. Okey, bukan pengukusan. Ada nama lain. Cuba-cuba. Ini panggil kukus air. Di mana dalam bahasa Inggeris kita panggil water bath. Okey, sama je. Kaedah kukus air ini untuk apa? Untuk memastikan pemanasan sekata. Okey, pemanasan sekata. Sebab kalau kamu terus tak letak dekat air ni, kamu panaskan dia, mungkin bahagian bawah je yang panas. Okey, maka bahagian atas mungkin tak panas sangat lah. Okey, jadi dia tak sekata. Jadi dia gunakan air. Okey, satu soalan. Lepas tu alasan. Alasannya untuk memastikan pemanasan yang sekata. Okey, jom. Sekarang biasanya kadang-kadang dia akan keluarkan soalan yang extra satu soalan. Dia akan tanya, saya ada bahan X. Okey, bahan X untuk menggantikan naphthalene. Okey. Takat lebuh naphthalene lebih besar daripada 100 degree Celsius. Apakah kaedah yang harus saya gunakan untuk pemanasan bahan X? Soalan ni biasanya kalau korang banyak buat latihan, korang akan jumpa soalan macam ni. Okey, ya. Kaedah apa, guys? Sebab apa dia nak emphasize pasal takat lebuh melebihi 100 degree Celsius? Sebab air bila kamu panaskan, dia tak boleh melebihi 100 degree Celsius, kan? Jadi kamu tak boleh guna air untuk bahagian ni. Jadi kamu kena guna apa? Kukus apa? Kaedah kukus minyak. Okey, kukus minyak. Sebab apa? Bila kamu gunakan kukus minyak dia punya takat lebuh, okey, takat didih melebihi 100. Okey, jadi kamu boleh panaskan sehingga 200
ataupun 300 degree Celsius. Okay, di mana dia dah cukup lah untuk memanaskan dia. Alright. Okay. Okay, jom. Kita tengok pula bahagian seterusnya. Okay, jangan sabar jap. Okay, jom kita pergi ke bahagian seterusnya. Okay, jap. Okay, jom. Okay, jadi soalan yang hampir sama juga. Okay, tadi kita dah buat banyak kali lah. Nampak tak? Jadi, bromine, chlorine, iodine adalah pasal jenis darah dia. Guys, bromine, chlorine, iodine. Nah, sini dia salah tulis. Sepatutnya ada 2 dekat bawah. Ada 2. Oh, sorry sifat fizik. Okay. Ya. Yeah. Molekul. Yes, bagus. Kenapa saya termasuk soalan ni dalam sini? Okay, tak apa. Ni silap masuk ni. Ni bab lain lah. Tersilap masuk. Tapi tak apalah. Kita buat soalan seterusnya. Okay, jom. Okay. Soalan hampir sama. Nampak? Okay, jadi dekat sini kadang-kadang dia akan campur dengan bab lain lah. Okay, kumpulan adalah kumpulan halogen. Okay, nama lain halogen. Okay. Okay lah, kita biarkan ni, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, jom. Kita pergi kepada bahagian subatom. Okay, bila kita masuk pasal subatom, kita kena tahu, bila dia tanya, apakah zarah subatom? Okay, jangan tengok soalan dia. Apakah zarah subatom? Dalam satu zarah, subatom, maksudnya apa? Dalam satu atom, lebih kecil daripada atom ada apa? Ada elektron, proton dengan neutron, betul? Yes. Subatom yang bercas neutral adalah adalah neutron. Ya, betul. Adalah neutron. Okay. Kalau bercas positif, dia adalah proton. Bercas negatif, dia adalah elektron lah. Kadang-kadang student, okay, kadang-kadang bila student form 5 kan, dia dah lupa lah. Apa tu subatom, bila dia tengok soalan, dia tak boleh jawab. Sebab apa? Dah lama tak buat dah. Sebab bab ni bab yang senang. Okay. Jadi kadang-kadang kena ulang kaji balik lah. Okay. Benda kedua, dalam bahagian ni, kadang-kadang dia minta kamu lakarkan. Okay, lakarkan. Okay. Apakah N ni? Adakah N ni 10N-an? N ni adalah nukleon, bilangan nukleon ataupun bilangan neutron. Guys, N ni 10N. Boleh beritahu saya bilangan neutron ataupun nukleon? Yes, bilangan neutron Okay. Soalan seterusnya, sorry saya suka tanya soalan supaya korang ingat balik. Okay. Kadang-kadang kamu akan nampak begini. Okay, contohlah. Apa beza ni dengan ni? Boleh tahu tak apa beza A dengan B? A panggil apa, B panggil apa? Banyak student dah lupa lah. Kalau soalan tanya apa, dia perlu lukis A. Soalan tanya apa, dia perlu lukis B. Susunan atom. Yes, bagus. Kalau soalan tanya susunan struktur atom, atomic structure, kamu lukis A. Ingat kalau dia suruh lakarkan susunan elektron, okay, electron arrangement, lakar, okay, then adalah B. Itulah bezanya. Nampak? Struktur atom, atomic structure, lukis ni. Okay. B, dekat tengah kamu letak simbol unsur kamu, then dia adalah susunan elektron. Okay, boleh? Okay, jom. Okay, jom kita masuk. Soalan subatom, okay, adalah soalan yang senang. Okay, biasanya kan pada awal form 4 student akan rasa susah, tapi bila last student akan rasa kenapa senang.
Okey, jom. Q dekat mana? Q dekat sini. Bilangan elektron ada berapa? Bilangan elektron ada 3, betul? Ada 3 elektron. Maka saya nak tanya, untuk Q ni, dia adalah ion ataupun atom? Dia adalah ion ataupun atom, guys. Untuk Q. Dia ada 3 elektron, dia ada 3 proton. Azhar, lama tak jumpa Azhar. Kalau dia ada bilangan elektron dengan bilangan proton yang sama, dia adalah satu benda yang neutral. Bila dia neutral, kita panggil dia atom. Faham? Bila dia neutral, bilangan elektron dengan proton adalah sama, kita panggil dia atom. Kalau sekarang dia dah derma, dia lukis begini, dia tinggal 2 elektron. Sekarang dia jadi ion positif ke jadi ion negatif? Dia buang sebiji elektron. Dia adalah ion positif ataupun ion negatif, guys. Dia buang sebiji elektron. Maka dia ada banyak proton daripada elektron. Yes, dia adalah ion positif. Dalam nama lain, ion positif juga digelar sebagai anion ataupun cation. Anion ataupun cation. Yes, betul. Ion positif digelar cation. Alright, guys. Bagus. Okay, jom. Jadi, nyatakan bilangan nukleon. Okay, bilangan nukleon adalah jumlah bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. Jadi, S adalah 23, T adalah 20 tambah 20 iaitu 40. Okey, iaitu bilangan nukleon. Terpelat pula. Okey. A dengan S. Ini soalan bab 3. Bila A dengan S bergabung, bolehkah mereka bergabung? Okey. Saya tak suka tengok macam ni lah. Kadang-kadang confuse sikit. Jadi saya lebih suka tulis dia punya susunan elektron iaitu 2.7. Ini adalah 2.8.1. Kan? Jadi kalau dia 2.7, dia akan jadi, kalau dia jadi ion macam tadi Pas cakap, kalau dia jadi ion, dia akan jadi R kuasa berapa? R charge negatif 1. Betul? Yang ni kan jadi S positif 1. Betul? Okey. Jadi mereka akan gabung. Bila mereka gabung, dia akan jadi SR. Okey. Kena ingat, kena tulis cation dulu, baru tulis anion. Tulis cation dari anion. Okey. Sini biasanya student boleh jawab. Tapi nampak tak benda ni? Biasanya student akan salah dekat mana? Student salah pasal ni. Student akan lupa di bahawa sepatutnya dia adalah duatom. Okey, duatom. Mereka seperti klorin, bromin, iodin, oksigen. Ini adalah persamaan kimia. Dia minta tulis persamaan kimia. Persamaan kimia biasanya 2 markah. Okey, dekat soalan ni biasanya student dapat 0 markah. Biasanya lah. Sebab pasal ni. Yes. Bukan sahaja kumpulan 17, oksigen kumpulan 16, dia tetap adalah duatom. Okey, oksigen, klorin, bromin, iodin, kan? Mereka wujud sebagai duatom. Jadi bila kamu tulis, kamu kena tulis R kuasa R2. Okey, R2 bercampur dengan S akan menghasilkan SR. Jadi sekarang ni kamu kena balance. Ini ada 2, ini ada 2. Boleh? Boleh faham style dengan Pas. Okey.
Bila kamu menggunakan bahan yang betul, kamu dapat 1 markah. Bila kamu sabar dulu. Bila kamu balance, kamu akan dapat markah kedua. Okey, tak fahamlah cara buat persamaan tersebut. Okey. Ini dia gabung sikit dengan ilmu form bab 4 lah. Okey, di mana kalau kamu nampak bahan bukan logam. Okey, biasanya kumpulan berapa dia bahan bukan logam? Kumpulan 17, kumpulan 16. Okey, bila kamu tengok unsur-unsur dalam kumpulan 17, 16, kumpulan 15, mereka tak akan wujud bersendirian. Kamu tak akan jumpa dalam udara ada O, ada Cl, ada Br, ada I begini. Kamu tak akan jumpa. Biasanya mereka akan wujud sebagai dua atom, iaitu oksigen, klorin, bromin dengan iodin begini. Boleh faham? Nama dia apa? Star. Melon. Melon, boleh faham? Jadi, kamu tengok ini dia adalah 2.7. 2.7 iaitu adalah kumpulan 17 lah. Ahli kumpulan 17. Jadi, bila dia wujud dalam udara, dia mesti wujud sebagai dua atom iaitu R2. Boleh? Melon? Watermelon. Boleh? Boleh faham watermelon? Okay. Alright. Jadi, okay. Jom. Kita masuk pula pasal isotop. Isotop. Okay. Sabar dulu Sekejap. Saya tengok sekejap. Biasanya isotop benda pertama. Okay. Kalau keluar soalan isotop, kita hafal definisi dia bersama. Jom. Okay. Jadi, benda hafal definisi ni, okay, sejujurnya, kita definisi ni kamu ikut skema jawapan lebih bagus. Okey, kadang-kadang ada buku rujukan yang dia punya definisi tak diterima. Okey, jadi saya lebih cadangkan kamu ikutlah. Okey, ikutlah skema jawapan punya definisi. Okey, jom. Bersama-sama kita hai Egg Yolk. Okey, bersama-sama kita hafal. Okey. Jadi biasanya isotop ada dua definisi. Okey, kamu hafal salah satu lah. Okey, hafal salah satu. Okey, atom-atom yang sama. Okey, kamu jangan shortcut dalam Egg Yolk. Kamu jangan shortcut jangan main shortcut potong sendiri, jangan. Okey, dalam kimia definisi hafal je apa yang diberi. Atom-atom yang sama mempunyai bilangan proton yang sama, tapi bilangan neutron yang berbeza. Kadang-kadang kamu kalau tak nak tulis bilangan neutron, kamu cakap nombor nukleon pun boleh. Okey, sama je. Okey, atom-atom yang sama mempunyai nombor proton yang sama, tapi nombor nukleon yang berbeza. Okey. Bila kamu dah tahu, kita teruskan. Okey, benda pertama. Okey, start. Jom kita tengok. Okey. Hafal Hafal Okey, sebelum kelas berakhir nanti saya test korang lagi sekali. Alright, jom. Isotop takat lebur takat didih. Okey, kita dah habiskan masa ni untuk belajar, kita belajar bersungguh-sungguh. Harap lepas kelas ni kamu bawa sesuatu balik. Alright, jom. Tengok, apakah 3 zarah subatom? Sama tak soalan dengan tadi? Hampir sama. Soalan isotop, okey, dia tanya begini. 3 zarah subatom, elektron, proton dengan neutron. Okey, jom. 3.1. Okey, soalan pertama. Kita tengok. RST, siapa isotop? Pelajar form 4 pun boleh join sebab korang nak prepare untuk exam akhir tahunan. RST, siapa dengan siapa adalah isotop? Tadi kamu dah hafal definisi. Isotop ialah atom-atom yang sama
Okey, yang mempunyai bilangan proton yang sama dan bilangan neutron yang berbeza, betul? Jadi S dengan T. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai bilangan proton yang sama. Yes, mereka adalah isotop. Okey. Benda pertama saya nak tanya. Sebelum ni saya pun pernah ajarlah dalam dalam kelas-kelas sebelum ni. Saya nak tanya, kalau dia merupakan isotop, sifat fizik mereka sama tak? Adakah sifat fizik isotop akan sama? Semua tengah fikir. Tak, ya. Sifat fizik isotop tak akan sama. Tapi sifat kimia akan sama. Sebab apa sifat fizik berbeza? Sebab mereka punya berat, mereka punya saiz pun mempunyai sedikit perbezaan. Tak banyak, tapi ada perbezaan. Jadi sifat fizik tak akan sama, tapi sifat kimia akan sama. Sebab apa? Sebab bilangan elektron valence mereka adalah sama. Sebab mereka mempunyai bilangan elektron valence yang sama, maka sifat kimia mereka akan sama. Kadang-kadang dia akan tanya soalan beginilah. Jom. Sebenarnya saya tak ingat soalan. Tapi tengok tak? Nampak tak? Dia tanya dah tanya soalan yang sama. Kenapa mereka mempunyai sifat kimia yang sama? S dengan T? Kadang-kadang student jawab. Sebab dia adalah isotop. Saya tak rasa jawapan tu akan diterima lah. Okay, ya betul mereka adalah isotop, tapi bila dia satu markah, dia nak jawapan yang direct, iaitu macam tadi saya cakap, dia mempunyai sifat kimia yang sama. Tak kisah dia bab 2 ataupun bab 4. Kalau mereka mempunyai bilangan elektron yang sama, mereka akan mempunyai sifat kimia yang sama. Nampak tak jawapan dia? Mempunyai bilangan elektron valence yang sama. Okay, saya tak hafal soalan tapi saya beritahu soalan-soalan dia memang hampir sama je. Okay, jadi markah-markah yang senang macam ni, kenapa tak nak grab? Okay, usaha. Okay, jom. Lukis susunan elektron. Okay, kalau dia cakap lukis, kamu jangan pergi tulis 2.8.2. Okay, salah. Lukis ataupun laka, kamu kena lukis macam ni. Okay, nampak tak? Kenapa ada bracket? Sebab dia nak ion. Dia nak ion R. Kalau atom R, kalau dia minta atom R, nampak perbezaan dia? Kalau dia minta atom R, dia adalah 2.8.2 kan? Kamu kena lukis. Kalau dia cakap susunan elektron dekat tengah, kamu letak R, bulatan, 2 elektron, 8 elektron dengan 2 lagi elektron, betul. Okay, 2 lagi elektron. Ini adalah atom R. Tapi sekarang dia nak ion R. Ion R maksudnya dia akan buang ataupun terima elektron untuk jadi ion. Untuk ion R, dia nak jadi stabil, dia buang 2 biji elektron, betul. Dia buang 2 biji elektron, jadi dia akan jadi ion R positif 2, betul? Ion R positif 2. Di mana jangan lupa kadang-kadang student akan lupa letak bracket dengan 2 tambah ini. Boleh? Sabar dulu. Ada student ada soalan? Ada tak student ada soalan? Jadi dekat sini kamu kena buat analisis dah. Daripada 2.8.2 dia nak jadi ion, dia nak jadi stabil, dia kena buang 2 elektron jadi 2.8. Okay, dan kamu kena letak, kalau ion kamu kena letak bracket 2+. Okay, sabar dulu. Ada tak student ada soalan nak ditanya? Ada soalan? Tak ada. Sekejap Okay, tak ada Jom. Soalan begini. Okay, kelimpahan. Soalan kelimpahan. Okay.
35Y. Kalau kamu dah buat cukup banyak soalan lah, saya dah tahu jawapan adalah 37. Betul? 37. Sebab benda ni dah selalu keluar dan selalu buat, saya tak perlu kira, saya dah tahu jawapan. Tapi dekat sini kamu kena tahu, okey. Bila dia tulis begini, apakah maksud 35 ini? Apakah maksud 35? Oh, soalan trial kamu hari itu. Ya. Yes. Ini daripada soalan trial juga. Okey, apakah soalan 35 ni? Boleh tak beritahu saya, apa maksud 35 ataupun Y ini? Dalam kimia dan fizik kamu akan jumpa benda yang sama. Kalau dalam pelajar form 5 dalam fizik kamu pun akan jumpa soalan ini. 35 ini adalah bilangan nombor nukleon. Nombor nukleon. Sebenarnya 35 dengan 37 tu adalah nombor nukleon. Okey, nombor nukleon. Tapi dalam kimia, apa yang Azhar cakap tak salah. Dalam kimia, sebenarnya nombor nukleon akan hampir sama dengan jisim. Sebab dalam kimia mereka akan ignore jisim elektron. Sebab jisim elektron terlalu kecil. Okey, jadi Azhar tak salah sepenuhnya lah. Okey, boleh faham Azhar? Dia hampir samalah. Okey, kita cakap approximate. Okey, bukan sama. Okey. Jadi macam mana nak kira? Okey, soalan dekat sini dia terus bagi ni. Okey. Dekat sini kita ada formula jisim atomic relative sama dengan apa? Jisim darab dengan peratusan bahagi dengan 100% kan? Betul? Okey. Jadi sekarang kita adalah jisim, summation. Okey, 35 darab 75 tambah dengan Y darab 25, okey, bagi 100%. Lepas tu JAR adalah 35.5. Sekarang kamu nak cari apa? Cari Y. Biasanya dia bagi bilangan ni dengan bilangan ni, dia suruh cari jisim atomic relative. Biasanya macam itulah. Jadi sekarang soalan dia terbalik sikit. Okey. Jadi kamu akan dapat Y sama dengan 37 lah. Okey, kamu akan dapat Y sama dengan 37. Dia dah jadi soalan mathematics. Okey. Soalan ni kalau keluar soalan isotop memang selalu jumpa benda ni. Okey. Jom. Okey. Ada soalan nak tanya pasal isotop ni? Ada tak student ada soalan? Ke tak ada soalan? Boleh? Boleh follow? Okey. Kalau tak ada soalan, saya pergi ke bahagian seterusnya. Okey. Jom. Okey. Sama juga, okey, kita isi dulu lah bilangan neutron. Berapa? 23 tolak 11. 12 kan? Okey. Ini tambah ini akan dapat nombor nukleon. Okey, jom. Berikan masuk isotop. Jom. Tadi kita dah tengoklah masuk isotop. Cuba bagi tahu dekat komen apakah maksud isotop ataupun kita cakap definisi isotop lah. Okey. Oh, macam tu Zoy. Okey. Nama orang tu adalah macam tu. Okey. Okey, jom. Alright. Saya bagi masa sedikit kita hafal bersama-sama. Okey, definisi isotop. Atom-atom yang sama mempunyai bilangan proton yang sama, bilangan neutron yang berbeza. Okey, betul. Okey, atom-atom yang sama itu kena tulis Okey, pas
atom-atom yang sama itu kena tulis. Alright. Sebab ya. Alright, jom. Kena pasti dua zarah yang mempunyai isotop. Macam tadilah soalan yang sama. Okay. Bilangan proton yang sama. Dan, jadi W dengan Y adalah isotop. Okay, nampak tak? Soalan yang sama ulang. Okay, soalan yang sama ulang. Okay, kita jawab dua. Kenapa mempunyai sifat kimia yang sama? Kenapa mempunyai sifat kimia yang sama? Kerana mempunyai elektron valence yang sama. Okey, kenapa menunjukkan sifat fizik yang berbeza? Ini tadi kita tak pernah jawab kan? Kenapa? Kita tengok jawapan dia. Nampak tak? Kerana mempunyai bilangan neutron yang berbeza. Menyebutkan jisim ataupun ketumpatan atom berbeza. Okey, inilah jawapannya. Right? Okey, sebab kita bilangan neutron. Neutron ada jisim tak? Neutron ada jisim. Bila neutron dia punya jisim dia ada jisim, maka siapa lebih berat? Cuba tengok Y dengan W dengan Y, siapa lebih berat? Semestinya Y lebih berat berbanding X. Walaupun mereka merupakan isotop, Y lebih berat daripada X. Okay, berat sebanyak satu neutron lah. Alright. Okay, jadi bila berat berbeza, dia punya ketumpatan pun akan berbeza. Alright, itu je. Jadi nampak tak? Sebab jisim atom berbeza. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada. Boleh? Okay, KWH. Saya nampak KWH, pelajar yang dulu sebelum datang. Okay, jom. Tengok soalan yang hampir sama. Nampak? Nampak tak? Soalan dia datang balik hampir sama. Kalau tak boleh skor bab ni, okay, mungkin sebab tak buat latihan yang cukup. Kenapa ada ulang Nampak? Nampak? Soalan juga hampir sama. Okay, pelajar form 4 pun harus mula buat soalan-soalan beginilah. Okay, supaya kamu tahu. Tengok, nyatakan salah satu zarah atom yang berada dalam nukleus. Okay, soalan ni beza sedikit. Dalam nukleus, subatom yang ada dalam nukleus hanya ada dua jenis, iaitu proton dengan neutron. Okay, jadi dekat sini kamu boleh jawab proton ataupun neutron lah. Atom-atom mana merupakan isotop, tengoklah dia punya bilangan proton. Kalau sama, mereka adalah isotop. P dengan Q. Bilangan elektron bagi atom S. Berapa? Kalau dia tulis atom S, maka bilangan proton dengan bilangan elektron adalah sama. Jadi 13. Okey, jadi sekarang saya nak ubah soalan sedikit. Nyatakan bilangan elektron bagi ion S. Boleh tak beritahu saya? Apakah bilangan elektron bagi ion S? Guys, kalau soalan berubah sikit, macam mana kita nak jawab? Kalau ion S, berapakah elektron ion S ada? Saya nak tengok siapa boleh jawab. Saya minum air jap. 12. Salah. 10 betul. I positif 3. 10 betul. Positif 3 salah. Okey, dia tanya bilangan elektron. Sepatutnya kamu jawab 10. Okey. Okey, untuk star kenapa salah? Okey, kenapa bukan 12? Tengok, S mempunyai 13 proton. Jadi bila dia 13 proton, dia adalah 0.8.3. Betul? Betul tak? Watermelon. Okay. Dengan star. Watermelon pelajar form 4 ataupun pelajar form 5 kimia. Okay. Pelajar form 4. Okay. Ada masa lagi Jangan give up. Jadi dia adalah 2.8.3. Macam mana dia nak jadi stabil?
kita tengok dia ada dua cara kan. Kalau nak jadi stabil, dia kena jadi susunan elektron oktet ataupun duplex yang stabil. Betul? Dia nak di susunan oktet ataupun duplex yang stabil. Jadi dia nak jadi 8 ataupun dia jadi kosong lebih senang. Dia nak terima lagi 5 elektron lagi senang ataupun dia buang 3 elektron lagi senang untuk jadi ion yang stabil. Untuk watermelon, dia nak jadi stabil, dia buang. Jadi apabila dia buang 3 elektron, dia akan jadi 2.8 iaitu S3 positif. Betul? Jadi sekarang dia tinggal berapa elektron? Watermelon, dia tinggal 10 elektron. Betul tak? Okey, boleh faham? Dengan star. Star boleh faham? Okey. Sama dengan ion R, okey, boleh bila kita tengok pasal R, dia ada 2.8.2. Proton masih 13. Proton kan tak boleh main buang proton. Okey. Bila kamu buang proton biasanya mungkin ada keadaan radioaktif ke apa. Alright. Okey, boleh KWH? Jadi dekat Donkey ni 2.8.2. Yes, bilangan proton tak akan berubah bila dia jadi ion. Hanya elektron yang buang ataupun menerima. Okey, dia menderma elektron ataupun menerima elektron. Dalam exam jangan tulis perkataan buang elektron. Okey, menderma ataupun menerima lah. Okey, perkataan yang betul. Okey, jadi dekat sini nampak tak? Dia nak ion R. Macam soalan tadi, dia nak jadi ion, dia akan jadi R2 positif. Nampak tak? Dia tulis macam ni. Okey, jadi saya cadangkan jangan tulis magnesium. Lebih baik kamu tulis balik R. Sebab kalau kamu tulis salah, unsur yang salah, cikgu akan bagi jawapan salah. Kalau kamu letak R, kamu tak perlu pergi tekel dia unsur apa. Okey? Jadi kita tengok balas pula benda ni. Okey. Inilah soalan yang selalu kita jumpa. Okey, soalan. Okey. Ini bentuk apa guys? Ini bentuk apa? 24R12. Sorry, betul tak? 25R12. 26R12. Boleh tak saya tahu ini panggil bentuk apa? Bentuk piawai. Okey, terima kasih PAS. Betul. Apa yang PAS jawab adalah betul. Ini adalah bentuk piawai dalam bahasa Inggeris kita panggil standard standard form. Alright. A standard representative. Sorry. Okey, bentuk piawai. Yes. Okey. Jadi bila dia tunjuk macam ni, kamu kena tahu apa yang dia beritahu. Atas ni adalah nukleon. Okey. Nombor nukleon, bawah adalah bilangan proton. Okey. Jadi bila kamu nak cari jisim atomik relatif, kita kena guna nukleon darab dengan peratusan ataupun bilangan proton darab dengan peratusan. Apakah yang sama dengan jisim? Nukleon ataupun bilangan proton yang sama dengan jisim? Nukleon. Yes, bagus. 24 darab dengan peratusan, okey, tambah dengan 25 darab dengan 10%, tambah 26 darab 11 bahagi. Kalau dia bagi peratusan, semestinya bawah adalah 100%. Okey, kamu akan dapat average-nya adalah 24.32. Okey, 24.32. Alright. Okay. Kadang-kala kamu soalan dia mungkin putar-putar sikit. Okey, nampak tak? Okey, dia ada soalan beza-beza sikit lah. Okey, cuba buat soalan akhir ni. Okey, balik buat soalan akhir ni. Alright, jom. Okey.
Jadi dekat sini kadang-kadang mungkin dia akan tunjuk dalam bentuk graf. Kadang-kadang student confused, student tak ingat dah. Kalau dia tunjuk dalam keadaan graf, macam mana? Oh, tak apa. Nanti recording akan dipost esok. Okay. F. Okay, ni kepala Upin dan Ipin Okay. F. Nama dia F. Ikan. Nanti kamu boleh tengok balik dekat dekat grup Tally lah lepas kelas esok saya akan post dekat YouTube, kamu boleh tengok balik. Okey, kalau terlepas. Kadang-kadang kamu akan nampak soalan dia letak dekat sini. Okey, nombor nukleon. Okey, 24, 25, 26. Okey. Lepas tu dia lukis dekat macam ni. Ini berapa? 79, ini 10, ini 11. Dia akan tunjuk lah. Okey, ini 11, 10, ini 11, ini 79. Kadang-kadang bentuk yang berbeza lah. Okey, bentuk yang berbeza. Okey, tapi soalan yang dia nak tanya adalah sama. Okey, tak ada beza. Alright. Jadi sebenarnya soalan dia dah macam ni lah. Okey. Satu benda lagi kamu kena hafal sedikit pasal kegunaan isotop. Jadi apakah kegunaan isotop? Okey, cuba beritahu saya untuk kegunaan untuk estimate fosil punya tahun fosil, kita menggunakan isotop apa? Tahun fosil untuk menjangka tahun fosil. Karbon 14. Bagus. Kalau kita nak mengesan pipe yang bocor, kena tulis karbon 14 Karbon saja tak betul. Kalau kamu nak kesan pipe bocor, natrium 24. Bagus. Kalau nak tahu kadar fotosintesis tumbuhan. Tiba-tiba semua tak boleh jawab. Okey. Fosfat. Okey, phosphorus 32. Okey, bagus. Hebat pas. Okey, bagus. Bab-bab yang senang kamu harus grab. Okey, bagus pas. Okey. Bagus. Jom. Kita masuk bab 3. Okey, kita masuk bab 3 Bagus. Tanya kepada PAS. Jom kita masuk bab 3. Bab 3, soalan yang selalu tanya dalam bab 3 terdapat 2 jenis. Salah satu jenis adalah asas. Okey, asas bab 3 iaitu pengiraan. Okey, asas bab 3 ada soalan-soalan pengiraan dan juga soalan-soalan ini adalah asas dan soalan eksperimen, iaitu pasal formula empirik. Okey, pasal formula empirik. Ini pasal formula molekul. Okey, jadi kena hafal lah definisi. Eksperimen. Ini eksperimen juga. Okey, ini pasal formula molekul. Jadi bila saya tengok gambar, saya dah agak-agak dah tahu. Jadi dalam bab ini, salah satu benda saya nak korang mesti tahu adalah pasal ni. Bila soalan tanya pasal kualitatif, kuantitatif, tiap-tiap tahun saya akan dapat soalan daripada student. Dia akan tanya, cikgu, saya tak erti jawab soalan ini. Padahal dah ajar banyak kali dah. Okey, tapi biasalah student Okey, biasa. Jadi bila kamu tengok pasal kualitatif dan kuantitatif, okey, mula-mula kita hafal dulu apa tu kualitatif ataupun kuantitatif. Okey, senang je. Kualitatif dia macam perkataan apa? Quality. Kuantitatif dia macam perkataan quantity. Okey, ini adalah page terakhir soalan pecutan page terakhir bab 3. Okey, satu kualiti, satu kuantiti. Kuantiti itu apa? Bilangan. Dalam bahasa Melayu secara senang kita tahu adalah bilangan.
quality adalah kualiti lah. Contohnya kamu nak tahu kualiti sesuatu barang, kamu nak tahu dalamnya ada isi kandungan apa. Betul? Kualiti, isi kandungan. Quantity, kamu nak tahu pasal apa? Bilangan. Okey, satu bilangan, satu tu. Okey, jom kita tengok. Jadi, bila kamu tengok pasal ni, kamu kena tahu. Okey, kamu kalau nak jawab soalan yang tanya pasal kuantitatif dengan kualiti, kuantitatif dengan kualitatif, analisis. Okey, analisis kuantitatif dengan analisis kuantitatif. Okey, biasanya benda pertama yang perlu kamu buat adalah persamaan kimia. Contohnya dekat sini, okey, natrium bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan natrium oksida. Betul? Dah balance ke tak balance? Tak balance kan? 2, 4. Macam ni baru balance. Jadi, nampak tak? Bila dia cakap pasal analisis kualitatif, iaitu macam saya cakap, quality. Kamu kena tahu dalamnya ada bahan kandungan apa. Bila dia cakap pasal bahan kandungan, kamu kena beritahu dalam tindak balas ini, siapa bergabung dengan siapa, okey, bertindak balas dengan siapa, menghasilkan apa. Dekat sini kalau dia nak kualitatif, kamu kena jawab, natrium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan natrium oksida. Okey, natrium oksida. Boleh? Kalau dia nak jawab kuantitatif, kamu kena jawab bilangan. Berapa menghasilkan berapa. Contohnya 4, okey, natrium dia bersendirian kan. Jadi kita guna perkataan atom. 4 atom natrium campur bertindak balas dengan 1. Okey, ini apa? Saya nak tanya watermelon. Okey, sebab saya rasa watermelon pada permulaan kelas, watermelon masih ragu-ragu pasal bab ni. Okey, watermelon boleh tak jawab? Okey. Adakah oksigen ini atom, molekul ataupun ion? Watermelon ataupun watermelon dah tak ada. Okey, tak apa. Kalau watermelon tak ada, tak apa. Jadi oksigen adalah molekul. Yes. Dia bertindak balas dengan satu molekul oksigen dan menghasilkan, okey, natrium adalah logam, oksigen adalah bukan logam. Jadi dia adalah ion. Menghasilkan 2 unit, okey, natrium oksida. Nampak tak? Nampak tak perbezaan kualitatif dan kuantitatif? Okey, ada tak student ada soalan nak ditanya? Nanti saya akan ajar pasal bab-bab pengiraan. Boleh? Ada soalan nak ditanya? Saya risau nanti korang blur pula. Nanti sampai pukul 6 Tak ada. PAS ada soalan? Karis, Jukanai, okey, Charge ada soalan? Tak ada. Okey, jom. Okey. Jom. Kita masuk asas dulu. Okey. Jom kita tengok ni. Kuprum oksida campur dengan, okey, sama juga. Kuprum adalah logam. Ini bukan logam. Jadi ini adalah ion. Hidrogen dengan hidrogen. Hidrogen bukan logam. Okey, apabila dia bergabung, ini menjadi molekul. Okey, kamu akan nampak kalau masa saya ajar, saya akan asyik beritahu pasal atom, ion, molekul, atom, molekul, ion. Sebab apa? Bila korang masuk form 5, okey, bila kamu nak buat persamaan ion, okey, benda ni akan membantu kamu. Alright? Jadi tengok, nampak? Dia tinggal bersendirian. Ini adalah atom, molekul ataupun ion. Dia tinggal copper bersendirian. Ini adalah atom. Betul? Sebab dia dah bersendirian. Dia tak gabung dengan orang lain. Dan
hidrogen dengan oksigen, dua-dua bukan logam, maka dia adalah molekul. Okey, molekul. Sabar. Jadi dekat sini formula kimia kira soalan-soalan asas lah. Okey. Formula kimia nyatakan dengan namakan berbeza. Okey. Formula kimia kamu tulis kuprum oksida, hidrogen gas H2. Kalau dia minta nama, kamu mesti tulis dalam perkataan. Oksida, larutan kuprum oksida dengan larutan kuprum 2 oksida dengan larutan kuprum 2 karbonat. Warna apa? Soalan yang tricky ya. Tak tahu. Bagus. Kalau kamu jawab tak tahu, betul. Sebab apa? Ini soalan tricky. Sebab kuprum oksida dengan kuprum karbonat tak boleh larut dalam air. Jadi tak ada larutan. Okey, tak ada larutan benda ni. Okey? Jadi sengajalah saya nak test. Okey, ya. Hanya ada pepejal. Okey, pepejal kuprum oksida dengan kuprum karbonat. Okey, dia tak larut dalam air. Maka tak ada larutan dua benda ni lah. Okey? Jadi yes, saya saja nak test. Jadi kuprum oksida warna apa? Kuprum oksida warna hitam. Tengok, nampak tak? Kualitatif, kuantitatif. Erti jawab, cuba. Kepada student tadi dah tengoklah penerangan saya terhadap kualitatif dan kualitatif dengan kuantitatif. Cuba jawab. Cuba fikir sekejap. Saya bagi masa 2 minit. Cuba fikir. Dan jawab soalan ni. Biasanya saya tak suka lah tengok gambar macam ni. Susah nak tengok. Saya suka tulis kuprum 2 oksida campur hidrogen gas menghasilkan kuprum tambah air. Dah balance ke belum? Dah seimbang ke belum? Dah seimbang Jadi untuk kualitatif belum ke? Saya tengok dah seimbang Okey, dah seimbang. Jadi bila kita tengok kualitatif, macam saya cakap, kualitatif dia perkataan dia macam quality. Quality maksudnya dia nak tahu pasal kandungan. Maksudnya kalau dia nak pasal analisis kualitatif, kamu harus jawab kuprum 2 oksida bertindak balas dengan gas hidrogen menghasilkan atom kuprum dan molekul air. Itu jawapan dia. Kita tengok. Betul tak? Jawapan saya lebih teliti lah. Okey, jawapan dia tak tulis atom dengan apa. Jadi bila kita tengok kuantitatif dia macam perkataan kuantiti. Kamu kena nyatakan bilangan dia. Depan dia tak tulis bermaksud apa? Bermaksud 1111. Boleh. Jawab je macam dalam skema. Okey, boleh je, tak ada masalah. Alright. 1 mol kuprum oksida kuantitatif kena nyatakan kuantiti 1 mol kuprum 2 oksida bertindak balas. Okey, jangan guna perkataan bergabung, bertindak balas dengan 1 mol gas hidrogen menghasilkan 1 mol kuprum dan 1 mol air. Okey, kamu boleh tengok jawapan dia. Nampak? Mesti ada nyatakan bilangan mol, iaitu nisbah depan dia ni. Alright, boleh? Guys, boleh faham? Okey. 7 ber. Okey, boleh? Ada tak JPX? Okey, ada tak soalan? Muhammad Zulkarnain, pharmacist, ada tak soalan nak tanya? Charge ada soalan? Ain, tak ada.
mana boleh dapat modul ni? Okey, kepada student-student yang ambil ni, ini adalah set pucutan yang disusun oleh saya. Kamu boleh pergi ke Telegram, kamu search ini. Kamu search ini, SPM Physics _23. Okey? Boleh. Kamu pergi search ini, kamu akan jumpa modul-modul ni lah, set pecutan. Okey? Yang disusun mengikut bab. Okey? Jadi ini jisim atom relatif. Okey, adalah apa? Jisim atom, okey, jisim purata atom unsur, okey, jisim purata atom unsur berbanding dengan 1/12, okey, jisim satu karbon 12. Saya buat live hari Isnin dengan hari Selasa. Saya nak tanya satu soalan, adakah korang cuti pada Rabu, Khamis dan Jumaat minggu ni? Betul tak? Korang cuti Rabu, Jumaat dengan Khamis kan? Okey, kalau saya buat live pada pagi hari tu boleh? Okey, biasanya saya akan buat cikgu korang, cikgu sekolah buat kelas Okey, saya tengok dulu. Okey, ya. Jadi, okey, petang. Okey, saya tengok dulu. Alright, boleh sangat. Okey. Saya cuba, okey. Isnin. Esok pun ada kelas. Esok pun ada kelas live iaitu pukul 4 hingga pukul 6 juga. Okey. Tapi esok saya ajar fiziks. Form 4 bab 2. Okey, esok form 4 bab 2. Alright. Pasal momentum, gerak, jatuh bebas dan sebagainya. Okey. Jadi ini kena hafal lah. Okey. Namakan unsur yang guna sebagai atom piawai iaitu karbon 12 lah. Karbon 12. Okey. Ni kena hafal lah. Okey. Karbon dalam keadaan pepejal. Karbon senang di di handle lah. Okey. Dan ni. Okey. Ini saya tak banyak. Nampak tak? Dia tanya lagi soalan pasal kuantitatif dengan kualitatif. Nampak tak? Okey, tapi jawapan dia panjang-panjang, satu markah je. Okey, je. Jadi nampak ni at least mesti erti dah jawab soalan kualitatif dengan kuantitatif. Alright, guys. Jom. Tengok, nampak tak? Nampak tak? Lagi kualitatif, kuantitatif. Nampak tak? Ini saya dah tak nak jawab lah. Okey, korang balik jawab. Okey, jadi nampak macam mana nak balance ini? Uish. Nampak tak? Macam mana nak balance ini? Erti tak? Susah kan soalan ni. Okey, kita tengok. Okey, jadi biasanya lah. Okey, kalau kamu nampak macam ni, saya cadangkan. Okey, cuba saya bagi masa sedikit. Okey, kepada student-student yang join dari tadi. Cuba korang buat soalan ni. Boleh tak korang balancekan? Nanti saya akan ajar cara saya lah. Cuba, saya bagi 2 minit. Cuba buat. Okey, mesti try. Gabung kualitatif tak boleh. Biasanya kamu perlu jawab secara asing jawapan ni. Boleh? Okey. Kamu patut jawab dekat sini kualitatif. Kamu jawab jawapan kualitatif dulu baru jawab kuantitatif. Okey, tak boleh gabung Dionalis. Okey, tak boleh gabung kena asingkan. Okey, cuba buat. Kalau korang ternampak jawapan, buat tak tahu lah. Okey, mungkin ada student ternampak jawapan tadi. Okey, jadi biasanya saya akan tulis NaCOH. Sebab cikgu ajar gabungkan kualitatif dengan kuantitatif. Jawapan sekali.
Ya ke? Tak apa. Nanti cuba kamu tunjuk, boleh tak? Saya nak tengok jawapan cikgu kamu jawab macam mana. Dia gabung. Tak boleh campur kan? Sepatutnya tak boleh campur lah. Nampak dah jawapan? Aduh. Okey. Jom. Okey. Okey, jom kita buat. Okey. Jadi bila kamu tengok macam ni, kamu asingkan sebelum tindak balas dengan selepas tindak balas. Sebelum ada 1, H ada berapa? Okey, biasanya kalau saya ajar, saya takkan campurkan tulis 9. Saya akan tambah 1 tambah 8. Okey, maksudnya sini ada 1, sini ada 8. Okey. Okey, sini 1 tambah 0. C ada 1 tambah 6. Oksigen ada 3 tambah 7. Okey, biasanya saya akan buat macam tu. Saya akan asingkan. Sini ada berapa? 3. Tambah 0 tambah 0. Karbon ada berapa? 6 tambah 1. Okey, karbon ada 6 tambah 1. Oksigen ada 2 tambah 1. Hidrogen ada. Okey. Cara ini, kalau korang dah mahir, kamu tak perlu guna cara ini. Kalau kamu tak mahir, baru guna cara ini. Hidrogen ada berapa? Hidrogen ada 5 tambah 0 tambah 2. Okey. Jadi kamu tengok ini 1, ini 7, ini 10, ini 9. 3, 7, 3, 7. Okey, semua tak balance. Oksigen ada 7. Mana? Sorry Sorry. Saya salah tengok. 7 tambah 2 tambah 1 iaitu 10. Nampak? Karbon, oksigen hampir sama. Okay? Karbon, oksigen. Okay. Thank you EP. Okay. Saya terkurang nampak. Jadi kamu tengok benda pertama yang tak balance adalah natrium. Jadi sini saya jadikan 3. Jadi bila saya jadikan 3, hidrogen sini akan jadi 3, betul? Bawah dah tak betul lah. Okay. Bawah dah tak betul. Sini jadi 3, karbon pun jadi 3, oksigen pun jadi 9. Okay. Dah beza dah. Okay, dah beza. Jadi sekarang kita tengok karbon ada berapa? 3 tambah 6 adalah 9. Macam mana kita nak balancekan? Karbon dia macam mana kita nak jadi 9? 3, 6 tukar jadi 9 ke 1 darab 3 lagi senang? 1 darab 3 kan? Bila 1 darab 3, dia jadi 9. Jadi dekat sini, 2 ni pun akan darab 3. Jadi 6. Betul? Dia akan jadi 6. Okay? Jadi sekarang carbon dah balance. 7 tambah 6 tambah 1 jadi berapa? 7 tambah 6 tambah 1 14. Betul? Hai, sini 16. Okay? Dah tak boleh. Okay, sini ada 7, sini ada 11. Wish. Susah soalan ni. Kan? Okay. Jadi macam mana nak balance? Carbon dah balance, natrium dah balance, kita dah jangan sentuh lah. Sekarang kita sentuh oksigen dengan hidrogen. Macam mana kita nak balancekan oksigen dengan hidrogen? Nampak? Oksigen ada 16, ini ada 14. Jadi, korang rasa saya nak jadikan balance, lebih senang saya sentuh 7 dengan 6 ni ataupun 1 ni untuk jadikan dia balance?
Lebih senang kalau saya pergi sentuh satu ni kan. Jadi satu tu macam mana? Kena darab berapa untuk jadi balance? Student yang mula belajar cara ni mungkin dia rasa susah lah. Dia darab dengan 3 juga kan. Satu ni datang daripada air ni. Darab 3 lah. Kan? Darab 3 kamu akan dapat 16. Jadi bila darab 3 dekat sini, hidrogen dia iaitu ni pun darab 3. Jadi 6. Okey. Jadi 6 tambah 15 dapat berapa? Dapat 11. Dah balance dah. Nampak? 3 1 1. Okey. 3 1 1. Jadi cara ini mungkin susah. Okey. Tapi untuk soalan yang susah kamu baru guna cara ni. Tapi soalan yang biasanya dia takkan keluar sampai susah beginilah. Kalau soalan yang senang, kamu guna cara biasa je. Okey, guna cara biasa je. Alright? Okey, jom kita masuk soalan seterusnya. Okey, jom. Soalan pengiraan. Okey. Biasanya soalan pengiraan, okey, biasanya soalan pengiraan korang mesti ada apa? Mesti ada persamaan kimia. Tak kira bab berapa, bila kamu buat soalan pengiraan, mesti ada kita panggil persamaan kimia dulu. Alright, jadi kamu tulis dulu persamaan kimia dia. 3 natrium HCO3 tambah C6H8O7, okey, O7, Na3C6H5O7 tambah 3CO2 tambah 3H2O. Bila kamu nampak soalan macam ni, okey, macam mana kamu nak, okey, saya tahu banyak student yang tak erti jawab soalan pengiraan. Cari mol dulu. Saya bagi satu penerangan lagi senang, iaitu kamu kena, benda pertama yang kamu kena tahu, okey, bukan cari mol dulu, kamu kena cari apa yang soalan bagi dan apa soalan nak. Jadi dekat soalan ni, dia bagi informasi pasal natrium karbonat. Dia nak cari pasal asid sitrik, iaitu ni. Benda pertama kamu kena tahu apa yang kamu ada dengan apa yang kamu cari. Dekat sini, apa yang kamu ada adalah ini. Kamu nak cari pasal ini. Jadi benda pertama, kamu list down dulu. Saya ada ni. Saya nak cari pasal asid sitrik. Benda kedua, nyatakan nisbah. Nisbah depan dia. Jadi apakah nisbah dia? 3:1. Betul? Okey, sekarang dah senang dah. Sekarang ni, info yang saya ada, saya kena tukarkan kepada bilangan mol. Okey, sekarang baru sampai step JPX. Okey, yang JPX cakap lah, iaitu kita nak tukarkan kepada mol. Tak kira dia bagi gram ke, isi padu ke, bilangan zarah ke, mesti tukar kepada bilangan mol, baru boleh kita bandingkan. Jadi dekat sini kita tukarkan gram ni kepada bilangan mol. Macam mana? Masih ingat tak? Formula bilangan mol sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. Okey. Kita tengok lagi formula bilangan mol juga sama dengan bilangan zarah bahagi dengan apa? Bahagi dengan apa? Pemala Avogadro. Betul? Bilangan mol juga sama dengan isi padu bahagi dengan
isi padu molar. Sebenarnya senang tak hafal formula ni? Jisim bilangan mol isi padu bahagi dengan jisim molar isi padu molar. Okey, lagi satu formula apa yang korang belajar dekat bab 6, MV bahagi 1000. Kalau ya. Okey, segitiga pun boleh. Kalau kamu erti guna segitiga pun boleh. Alright. Ini adalah kemolaran. Ini adalah isi padu. Okey. Ini M ni adalah kemolaran. M tu bukan jisim. Jangan salah. Jadi dekat sini kita guna formula yang pertama 2.52 bahagi dengan jisim molar. Jisim molar dekat sini adalah berat dah. Natrium 23 tambah hidrogen tambah karbon tambah 3 darab oksigen. Kita akan dapat berapa? Formula mana? Formula yang MV bahagi 1000. MV bahagi 1000 kalau dia melibatkan larutan. Yang ni dia melibatkan pepejal. Yang ni melibatkan apa-apa pun boleh lah. Yang ni melibatkan cecair. Ini bukan. Ini melibatkan gas. Yang ketiga melibatkan gas. Yang keempat ini dia melibatkan larutan. Bila dia bagi larutan, kamu nak cari bilangan mol dalam larutan, kamu menggunakan formula MV bahagi 1000. Boleh? Hydra. Maka dekat sini kamu akan dapat bilangan mol 0.03. Jadi, apakah, tengok 3 menjadi 1. 0.03, jadi berapakah mol asid sitrik yang saya ada? Berapa mol? Tengok 3 menjadi 1, 0.03 menjadi 0.01 mol. Jadi dia nak cari apa? Sekarang dia nak cari balik jisim. Sekarang saya ada bilangan mol, saya nak cari balik jisim. Jisim sama dengan bilangan mol darab dengan jisim molar. Iaitu 0.01 darab dengan asid sitrik iaitu 6 karbon tambah 8 tambah 7 darab 16. Kamu akan dapat 1.92 gram. Ya ke? Cuba. 6 darab 13 tambah 8 tambah 7 darab 16. Okay. Dapat. Darab 0.01. Cuba pas tekan balik. Kenapa ada 2 kosong dekat tengah pas? Okey, jom kita tengok soalan seterusnya. Boleh tak pas? Okey, ada student lain boleh? Ada soalan. Jom kita pergi soalan seterusnya. Okey, sekejap Jom. Okey, kejap saya minum air jap. Korang tengok soalan ni dulu. Okey. Kedua-dua eksperimen ini pasal formula empirik. Okey, kedua-dua eksperimen ini pasal formula empirik. Okey. Saya nak tahu macam mana bila saya nak guna kaedah 1, bila saya nak guna kaedah 2. Bila saya nak guna kaedah 1, bila saya nak guna kaedah 2, siapa boleh jawab soalan ni? Okey, logam reaktif dengan logam tak reaktif. Okey, bagus. Boleh tak beritahu saya apakah bahan yang kira bahan reaktif? Dia berdasarkan siri apa? Siri kereaktifan. Yes.
Seri kereaktifan. Okay. Macam mana nak ingat seri kereaktifan? Dulu tingkatan 3 korang dah pernah belajar. Kalau nak kahwin, betul. Kalau nak kahwin, mesti ada cincin jing hebat for power comel. Betul. Jadi kamu kena tahu sini dia menggunakan hidrogen. Logam-logam atas logam-logam yang atas hidrogen dia guna kaedah 1. Logam yang bawah hidrogen dia gunakan kaedah 2. Contohnya ada lagi Ag dengan Au. Semua ni gunakan kaedah 2. Boleh? Jadi tapi kalau dia tanya logam X, saya cadangkan student jawab magnesium, aluminium dengan zinc. Jangan jawab menggunakan yang atas ni. Kadang-kala jawapan atas kalium, natrium dengan kalsium tak diterima. Sebab kadang-kala dia bahaya sangat kalau kamu guna kalsium, sodium dengan magnesium dan kamu panaskan. Takut dia letup. Okey, jadi untuk selamat, kamu hanya pilih daripada magnesium, aluminium dengan zinc. Boleh faham? Kaedah 2, dia boleh menggunakan ferrum, plumbum dengan copper. Okey, lebih baiklah jawapan-jawapan. Ferrum, plumbum dengan copper. Biasanya dia akan tanya begitulah. Selain logam yang ditunjuk dalam soalan, apakah logam lain yang boleh menggunakan cara ini? Boleh faham? Okey. Okey, ada soalan? Ada student ada soalan nak tanya? Ada. Jadi formula empirik pun kena hafal lah. Formula empirik. Dia punya definasi. Formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bilangan atom. Okey, setiap unsur, jenis unsur dalam sesuatu sebatian. Okey. Jadi magnesium oksida menggunakan kaedah pertama kan. Kaedah pertama ini menggunakan kaedah 2 sebab plumbum oksida adalah PbO. Okey. Magnesium MgO. Alright. Okey. Bila kita tengok pasal eksperimen, kita kena jaga-jaga pasal apa guys? Kita kena jaga-jaga pasal precaution. Betul. Langkah-langkah berjaga-jaga. Jadi selalu soalan yang ditanya, cuba dalam soalan macam ni, bagaimanakah kita pastikan logam X bergabung bertindak balas dengan lengkap? Macam mana kita nak pastikan logam X bertindak balas dengan lengkap dengan oksigen? Buka, tutup, yes. Okey. Mengulangi langkah, okey. Buka, tutup. Bukan okey. Jawapan dia adalah okey, mengulangi langkah. Okey, dia pemanasan, penyejukan menimbang semula. Okey. Okey, dia menimbang semula sehingga jisim okey menjadi tetap. Okey, bukan macam tu mengulangi langkah. Okey, betul lah apa yang kamu cakap adalah betul, tapi cara jawab kamu terlalu ringkas. Ulangi langkah pemanasan, penyejukan dan penimbangan sehingga jisim menjadi. Oh yes, betul. Wish, hebat. Betul.